Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. So, sekali lagi, setelah sebulan, hampir sebulan bercuti, Liga Super kembali untuk Sabah FC lah. Beberapa pasukan telah melalui perlawanan mereka dan antara perlawanan yang memang kita nantikan dan kita harapkan adalah tumpasnya Terengganu kepada Selangor pada perlawanan tempoh hari di mana mereka tewas 1-0 lah di gelanggang Selangor sendiri. So, terima kasih untuk Selangor kerana memberikan perbezaan mata yang kekal di antara Sabah dan juga Terengganu, di mana buat masa ni Sabah masih lagi mengutip 36 mata dan Terengganu 32 mata. Sabah tangga keempat dan Terengganu di tangga kelima. Dan perlawanan yang kita nantikan untuk saingan Liga Super yang agak hambar pada hujung-hujungnya ni kerana terlalu banyak cuti adalah perlawanan home untuk Sabah FC untuk menentang PDRM guys, yang akan berlaku pada hari ini 7.15 malam. Biasanya video-video macam ni aku akan keluarkan 2 video, maksudnya 2 hari awal lah, tapi kita masih berada di mood raya. Aku baru saja tiba daripada balik kampung isteri aku di Semenanjung. So memang aku purposely untuk tidak buat apa-apalah, aku fokus untuk beraya bersama keluarga isteri. So minta maaf untuk tu. Jadi walau macam mana pun aku tetap ingin mengeluarkan video ni mengenai persediaan untuk Sabah FC, berkongsi news yang tidak begitu rancak juga yang telah dikeluarkan oleh sosial media, di mana sepatutnya aku akan berkongsi dengan kamu tentang persediaan Sabah FC. Unfortunately, aku sudah membuat pencarian sebelum memulakan video ni. Tidak ada sebarang statement lah yang dikatakan mengenai pemain yang sedia ada ni, sama ada yang tidak diturunkan, ada yang masih lagi mengalami kecederaan, ataupun yang previously mengalami kecederaan sudah sembuh. Apa semua tidak adalah. Tapi yang pastinya Stano selaku jurulatih kita pada musim ni yakin yang kita akan berjaya merebut kembali tangga ketiga sehingga akhir musim ni. Maksudnya mengekalkan tangga ketiga ni 3 musim berturut-turut. It's a good achievement jugalah untuk Sabah FC. Sebenarnya walaupun kita menginginkan keputusan yang lebih, ini pun hasil daripada kepincangan yang berlaku lah, di mana peninggalan OKS, pertukaran kita punya coach apa semua telah memberikan sedikit impact untuk Sabah FC. Walaupun impact tersebut aku katakan tidak begitu serius atau besar lah, kerana impact pertukaran daripada coach tu membuatkan kita adalah antara pasukan yang mempunyai keputusan Liga Super 5 perlawanan terakhir yang cukup cantik, iaitu 4 seri 1 kemenangan. Seperti mana juga kalau kita tengok lagi yang berada atas kita, Kuching 4 kemenangan 1 seri. So untuk pasukan yang berada di top 5 ni, Sabah dan Kuching, tolak JDT lah, adalah antara pasukan yang belum lagi mencatat sebarang kekalahan di 5 perlawanan terakhir. Jika dibandingkan dengan Selangor, mereka ada mencatat 1 perlawanan daripada 5 perlawanan terakhir mereka. Dan macam mana aku katakan tadi, ini adalah merupakan satu rekod yang bukan kita inginkan, tapi boleh kita banggakan lebih-lebih lagi untuk mempertahankan rekod tanpa kalah kita di Stadium Likas apabila PDRM bertandang ke halaman kita. So jika dibandingkan, itu untuk Sabah FC lah. Jika dibandingkan untuk PDRM pula guys, so PDRM ni berada di tangga ke-8 sekarang mengutip 24 mata. Bukanlah satu pencapaian yang cukup membanggakan untuk mereka jika dibandingkan dengan 2 musim lepas, di mana daripada 5 perlawanan terakhir mereka 1 kemenangan saja berjaya diperolehi, yang lainnya semua kalah. So baik home ataupun away. So sekali lagi aku katakan untuk pengejar utama kita Terengganu telah tewas kepada Selangor. So untuk perlawanan next mereka dalam menentang PDRM dan juga Kedah, bagi aku 2 perlawanan yang senang untuk mereka. Aku yakin mereka akan mengutip 6 mata daripada perlawanan ni. Jadi membuatkan perlawanan menentang baki 3 perlawanan menentang untuk Sabah ni, menentang PDRM, Kedah dan juga Perak adalah merupakan satu perlawanan yang cukup crucial bagi mengelakkan sebarang kejatuhan anak tangga lagi lah. Sekarang ni kita beza dalam 4 mata sahaja untuk Sabah dan juga Terengganu. So seperti aku katakan, Terengganu 2 perlawanan ni mampu untuk mengutip 6 mata. Jika kita gagal untuk mendapatkan 3 mata seterusnya pada perlawanan yang 3 akan datang, ianya akan mengganggulah kedudukan kita di tangga ke-4 ni. Manakala untuk Sabah dan juga kita round up lah, pasal sepatutnya video ni macam mana kamu tahu aku akan pecahkan, tapi oleh kerana aku tidak membuat video awal ni, so aku akan satukan semua di dalam satu video ni. Manakala untuk Kuching pula,
Mereka akan menentang JDT dan juga Negeri Sembilan. So the only match yang aku yakin mereka boleh mengutip 3 mata penuh adalah menentang Negeri Sembilan, nanti akan berlaku pada 20 April. Kedah, Terengganu ada potensi untuk mengejar kita, manakala Kuching pula macam amat terlambat lah untuk mereka mengekalkan kedudukan mereka di angka ketiga. Semua ini sekali lagi bergantung dengan Sabah FC untuk perlawanan ini yang akan berlaku sekali lagi 7.15 malam ni menentang PDRM, seterusnya Kedah away dan juga Perak home untuk Sabah FC. That's why the last 3 match ni is very crucial untuk kita. Bukan masa untuk berehat lah, lebih kurang macam tu. Bukan masa untuk melihat macam yang lama lagi perlawanan ni. Pemain-pemain harus serius dalam dari segi latihan, persediaan fizikal, persediaan minda, apa semua. Of course, kalau kita tengok lebih mendalam lagi corak permakanan, masa rehat mereka, memang agak crucial lah. At least dengan bilang orang kepincangan yang kita miliki ni, at least kita masih mampu untuk mengekalkan berada di top 3. Target aku top 3, itu yang target aku. Aku tidak mau kita berada di kelompok top 5. Aku mau kita berada di kelompok top 3. Yang pasal ni benda ni penting lah. Pasal kenapa perlu berada di top 3 adalah yang menunjukkan walaupun kepincangan yang berlaku untuk Sabah FC, tapi kita masih mampu untuk menerajui perlawanan dengan sebaik-baiknya untuk musim yang akan datang, bagi memastikan perancangan Sabah FC yang akan datang bilang orang boleh berada dalam satu KPI yang tinggi. Satu. Kedua, pemain-pemain Sabah FC yang layak untuk berada dengan Sabah FC, yang menjadi tunjang utama untuk Sabah FC, boleh membuat keputusan untuk terus stay bersama Sabah FC, ataupun kita mau mengelakkan mereka lari lah. Pasal kalau kita jatuh di tangga ke-5 macam tu, tarikan tinggi. Maksudnya Selangor boleh, Kuching boleh, Terengganu boleh. Lebih kurang macam tu. So kita mau mengelakkan mereka beralih ke pasukan lain. Itu pun again sekali lagi terpulang dengan apa KPI management Sabah FC untuk musim yang akan datang. Jadi aku sudah share dengan kamu prediction. Jadi aku share dengan kamu sudah prestasi Kuching, Sabah dan juga Terengganu. Dan juga of course PDRM sekali. So untuk Sabah FC juga PDRM ni guys, kita tahu rekod Sabah FC dengan PDRM ni memang bukan satu rekod yang cukup bagus, tapi berdasarkan on paper apa yang kita miliki, apa yang PDRM miliki, aku yakin dikenakan lagi dengan stadium kita selaku tuan rumah pada perlawanan ini, kita mampu untuk memiliki 3 mata yang seterusnya. Dan aku tidak meletakkan jumlah gol yang tinggi lah. Seri, aku yakin kita tidak akan seri. Kita akan mengutip 3 mata. So, aku menganggarkan perlawanan akan menjadi 1 untuk Sabah dan 0 untuk PDRM. Walaupun aku tahu beberapa tunjang utama kita tidak ada dalam senarai, dan sekali lagi kita tidak tahu siapa yang bakal diturunkan. Tapi dari segi prestasi, on paper, aku yakin Sabah FC akan memenangi perlawanan ini. So, bagaimana pula pendapat anda guys? Adakah kita mampu untuk mengutip 3 mata bagi merampas kembali kedudukan kita dengan Kuching, di mana kita sekarang berkongsi 36 mata dengan Kuching, dan kita mempunyai advantage kurang 1 perlawanan berbanding Kuching. 22 perlawanan, 36 mata. Kita 21 perlawanan, 36 mata. Lebih kurang macam tu. Okay, so bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.